Assalamualaikum kepada para juri yang arif lagi bijaksana. Baiklah, bersandarkan tajuk tahap kompetensi melakukan PUC tradisional dalam kalangan pelajar PSMP Majur Bahasa Melayu, saya Ejailani bin Cik Abbas bersama-sama Tuan Haji Zulkarnain bin Mat dan Dr. Nur Asyah bersetuju untuk memilih tajuk ini sebagai satu kajian tinjauan untuk digunakan pada masa hadapan. InsyaAllah. Baiklah, sebagai pembuka kata, saya ingin berpantun. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Irama moden lahir satu persatu. Irama tradisi dilupa jangan. Baiklah, saya teruskan dengan persembahan saya pada hari ini. Baiklah, saya mulakan dengan penyataan masalah. Menurut Basir pada tahun 2020 yang menyatakan kompetensi melafazkan PUC dalam kalangan masyarakat Melayu menjadi semakin kurang dalam era pandemik COVID-19. Minat terhadap melakukan PUC tradisi Melayu berkurangan, menyebabkan tahap kompetensi melakukan PUC tradisional Melayu semakin menurun. Ya, keadaan ini sangat membimbangkan kerana tidak ada sesuatu badan ataupun sesuatu persatuan mahupun mana-mana pihak yang berusaha untuk meningkatkan atau mengekalkan kemahiran melafazkan PUC ini. Baiklah, begitu ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak mencapai objektif yang ditetapkan disebabkan tahap penguasaan guru terhadap puisi klasik sangat rendah. Guru-guru tidak dapat menarik perhatian murid dan tidak dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran itu. Jadi, guru bahasa Melayu sepatutnya menguasai kemahiran melafazkan puisi tradisional Melayu dengan baik kerana elemen sastra tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran bahasa Melayu. Baiklah. Kita pergi kepada tujuan, persoalan dan objektif kajian. Tujuan kajian. Menentukan tahap kompetensi melakukan puisi tradisional dalam kalangan pelajar PISMP Majur Bahasa Melayu bagi mengekalkan kelestarian irama puisi Melayu tradisi serta mengetengahkan kearifan tempatan. Penulisan ini diharap dapat menjadi sumber rujukan kepada para pensyarah dan guru dalam usaha menangani impak dan cabaran yang dihadapi dalam bidang bahasa, sastra dan budaya, khususnya dalam melakukan puisi tradisi bahasa Melayu. Jadi tujuannya jelas. Jelas tujuannya untuk melihat guru-guru dapat kemahiran itu. Guru dapat mengajarkan kemahiran itu. Baik, persoalan kajian yang pertama. Apakah tahap kompetensi melakukan puisi tradisional Melayu dalam kalangan pelajar bahasa Melayu di IPG KTAA khususnya? Persoalan kedua. Apakah jenis puisi tradisi Melayu yang paling sukar dilakukan oleh pelajar majur bahasa Melayu? Sekiranya paling sukar, kita akan dapat juga nanti keputusan puisi yang paling senang ataupun paling dikuasai nanti. Okey. Seterusnya yang ketiga. Apakah cadangan untuk meningkatkan tahap penguasaan kemahiran melakukan puisi tradisional dalam kalangan pelajar majur bahasa Melayu? Objektif kajian. Mengenal pasti tahap kompetensi penguasaan. Kita nak kenal. Kita nak tahu puisi apa yang sangat dikuasai. Puisi apa yang paling tidak dikuasai. Objektif kedua, mengidentifikasikan jenis puisi Melayu yang menjadi cabaran. Banyak puisi bahasa Melayu, puisi Melayu. Jadi apakah puisi yang menjadi cabaran kepada mereka semasa mereka belajar dan juga semasa mereka akan keluar untuk mengajar nanti. Seterusnya, memberi cadangan. Objektif ketiga, memberi cadangan serta pandangan untuk meningkatkan tahap penguasaan dan kemahiran melakukan puisi tradisional Melayu dalam
kalangan pelajar majur bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada metodologi, instrumen dan responden kajian. Metodologi. Kajian ini sememangnya ringkas dan sekadar tinjauan. Namun begitu, tinjauan itu dihuraikan secara deskriptif untuk melihat kompetensi guru-guru pelatih di IPG-KTA dalam kemahiran atau penguasaan melafazkan puisi tradisional Melayu. Instrumen kajian penyelidik menggunakan soal selidik dalam talian untuk mengumpul maklumat dan dalam jangka masa yang ditetapkan. Responden kajian seramai 104 orang. 77 orang adalah pelajar perempuan dan 27 orang adalah pelajar lelaki. Kesemuanya tinggal di asrama dan terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah, dapatan kajian. Saya pergi terus kepada dapatan kajian. Dalam kategori syair. Syair ni ada kami para pengkaji menggarapkan 3 syair yang perlu mereka nilai diri sendiri. Okey, paling dikuasai adalah syair Dandan Setia sebanyak 12.5%. Paling tidak dikuasai dalam kategori syair adalah syair irama hiasan sebanyak 10.5%. Manakala kategori seloka, kami mengambil 3 jenis seloka dan seloka yang paling dikuasai adalah seloka Pak Kadok. Okey, namun begitu tidak terlalu tinggi tahap penguasaan mereka. Seramai hampir 20 orang ataupun 24% sahaja yang menguasai. Sedangkan puisi atau seloka Pak Kadok adalah antara yang paling mudah dikuasai. Contoh, aduhai malang Pak Kadok, macam itu saja. Jadi mereka belum kuasai dan sepatutnya mereka kuasai. Paling tidak dikuasai pula seloka Emak Sirandang. Sememangnya nampak agak sukar, namun sepatutnya mereka kuasai. Dan hanya 6 orang sahaja yang mewakili 7.6% sahaja yang tidak menguasai. Okey, baik. Kita pergi terus kepada nazam. Puisi yang agak sukar. Okey, kita tengok nazam yang paling dikuasai adalah nazam Kasih Ayah dan Ibu. Dan nazam paling tidak dikuasai pula adalah nazam Hati Mulia. Jadi peratusan yang dapat hanya sama. Mereka banyak berdasarkan 5 skala yang diberikan, ramai yang menjawab 2, 3 dan 4 sahaja. Bermaksud mereka mengambil jalan mudah. Mana tidak menguasai terlalu tidak menguasai sepenuhnya, malah mereka hanya mengambil tahu saja. 10.5 ini mewakili 10 orang. Jadi tak ramai. Memang sangat membimbangkan. Baik, begitu juga dengan gurindam. Paling dikuasai gurindam jiwa. Gurindam jiwa dan paling tidak dikuasai ialah gurindam 12 dan gurindam pelihara lidah. Hanya 7 orang sahaja yang menguasainya. Okey, baik, seterusnya kita lihat pantun lagu. Yang pantun lagu ni sepatutnya sepatutnya pelajar ataupun pelatih PSIMP majur bahasa Melayu kuasai sangat mudah. Sangat mudah. Paling dikuasai ialah lagu pantun berirama Rasa Sayang Sayang Hey sebanyak 40.3%. Dan kumpulan yang tidak dikuasai adalah yang Cindai seramai 5.7% yang tidak kuasai. Baik, bagi lagu rakyat yang agak sukar lagi. Lagu Lemak Manis. Lemak Manis 3.6 pencapaian yang menguasai sepenuhnya. Lagu tidak, irama tidak begitu sukar. Dan paling tidak dikuasai adalah Burung Kenek-Kenek dan Putri Santubong. Saya akui lagu rakyat ini agak sukar. Burung Kenek-Kenek dan Putri Santubong. Namun tidak mustahil dapat kuasai jika memberi fokus yang betul. Baiklah, kita pergi seterusnya kepada dapatan keseluruhan.
Tadi saya telah bentangkan secara umum, secara kategorinya. Sekarang saya cuba bentangkan secara umum. Baik, paling dikuasai adalah pantun rasa sayang. Saya bagi contohnya. Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang, hey. Yang itu mereka memang kuasai. Hampir 40 orang ataupun mewakili 41.3 yang kuasai. Tetapi paling mereka tidak kuasai adalah syair, irama, hiasan dan nazam hati mulia. Ini secara keseluruhan. Hanya mereka memang mencapai tahap paling tinggi yang tak tahu langsung. Yang menyatakan tidak mahir, tak tahu. Okey, sebanyak 10.5%. Baiklah, saya rasa data yang saya berikan itu jelas. Seterusnya, kita lihat kepada cadangan-cadangan. Cadangan yang pertama, pemerkasaan aspek apresiasi lagu-lagu puisi peringkat sekolah. Dalam Komsas ada. Kena buat. Pemerkasaan aspek apresiasi lagu-lagu puisi peringkat IPG dan IPT. Yang ini mesti buat. Kena yakin kita mesti buat. Kerana melalui latihan ini saja baru kita dapat kuasai kemahiran itu. Seterusnya, di peringkat sekolah, ladap perlu banyak fokus. Perlu diberi fokus yang lebih kepada apresiasi dan penciptaan lirik supaya pelajar rasa dihargai. Dan yang keempat, pemerkasaan aspek apresiasi lagu-lagu puisi dalam kalangan pelajar IPT dan IPG sendiri. Dan yang kelima, program-program apresiasi yang mengetengahkan kearifan tempatan. Jadi cadangan, hasil dapatan dan cadangan telah saya bentangkan di sini. Saya harap saya dapat berjumpa dengan panel dalam soal jawab nanti, insya-Allah. Namun sebelum saya mengakhiri persembahan saya pada hari ini, izinkan saya melafazkan sebuah pantun. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Kekangan masa, saban hari, kajian dibuat, biarpun lambat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.